الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Cabang iman yang ke-9 beriman bahawa tempat tinggal dan kembali bagi mukminin adalah syurga dan golongan kafir adalah neraka. Di antara perkara yang wajib kita imani bahawa tempat tinggal yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang beriman pada hari akhirat kelak adalah syurga Allah. Ada pembagi golongan yang kafir adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita tengok gini, ya nampaklah bahawa bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebenarnya jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai daripada nikmat-nikmat yang ada pada orang-orang kafir. Kita tengok orang kafir, orang yang kaya raya, kita tengok orang kafir, dia boleh buat benda, segala benda yang dia nak buat, boleh turut hawa nafsu. Nak ke darah arak boleh, dok mayang bang boleh, nak lepak kedai dok balik-balik boleh, nak judi boleh, nak zina boleh. Pada diri dia tu tak ada jadi masalah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang yang beriman. Adapun ia adalah syurga bagi ahli neraka, ahli orang kafir. Syurga bagi orang kafir. Jadi jelas kepada kita, ya, walaupun nikmat yang ada pada orang kafir, kaya raya, mewah, apa yang boleh mereka buat atas muka bumi, tapi ingat nikmat yang ada pada diri kita sebenarnya lebih mahal, lebih berharga. Apa nikmat yang ada pada diri kita? Yang pertama, nikmat Islam yang ada pada diri kita ni. Ni nikmat yang cukup besar, yang cukup mahal. Macam mana, ya, keadaan ini kita tak berapa berasa. Tak berapa berasa puncanya kerana pengetahuan kita dengan agama Islam ni kurang. Pengetahuan kita dengan Islam ni kurang. Dinyatakan oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan, di antara 3 punca yang menyebabkan ramai orang Islam jadi lemah hari ini. Kelemahan yang berlaku kepada orang Islam pada hari ini, dia ada 3 punca. Yang pertama, orang Islam dia tidak tahu nilai agama Islam itu sendiri. Dia jahil dengan Islam itu sendiri. Apabila dia jahil dengan Islam, maka dia lebih sungguh memandang ke arah barat. Dia lebih memandang kepada orang-orang kafir daripada orang Islam itu sendiri.
Padahal Sayyidina Umar kata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabtaghil izzah bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Sesungguhnya kami ni kaum, kata Sayyidina Umar, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan Islam. Sekiranya kami cari jalan selain daripada Islam, nescaya kemuliaan itu Allah Ta'ala akan cabut dan Allah Ta'ala akan datangkan kehinaan pada kami. Maka yang pertama kelemahan orang Islam kerana dia jahil sendiri dengan Islam tu. Apabila jahil dengan Islam, dia tak tahu nilai Islam tu macam mana yang ada pada diri dia tu. Samalah sebagaimana budak-budak. Kita ni mak ayah ada duit ni, kita belilah rata ke anak kita ni. Oleh kerana duit kita banyak belajar, kita beli rata hak jenis dia, orang puan berani sangat tapi ramai hak tak leh lah. Hanya panggil rata dahi. Ya tahulah dahi tu hak emas tu lah. Dahi hak emas tu, hak penuh tu, hak padah, bukan hak kosong, bukan hak separuh, hak padah. Kalau tak ada 15,000, 20,000 dah ya hangin lah. Dahi ni kan je labuk, tak dia mahal pula. Pakailah ke tekuk anak kita tu. Jadi anak kita ni tak tahu benda pun. Maka dia duk main kat padang permainan, tiba-tiba nampaklah di seorang orang tukang sambung. Jadi orang sambung ni dia nampak budak, dia duk pergi sambung ambil pisau tak tekak dak, dia pergi je kat budak tu. Dia kata, adik-adik nak dak kita tukar. Hanya beli aiskrim Magnolia hak 3-4 riyal, nyuluh ke budak tu. Adik ambil aiskrim ni, dan abang nak hot tekak. Dia buat gitu je. Jadi dia adik ni pandang antara aiskrim dengan mahal tekak mana mahal. Aiskrim lah budak-budak. Dia kata boleh ada orang salah, si abang tu bagi pula duit 10 riyal. Suka sangat ada dapat aiskrim, wah balik mall. Ada orang bagi aiskrim dengan duit 10 riyal. Dia berapa? Sebabnya tukar dengan gerata adik. Mak tengok teriak dah. Ada pun anak dia suka boleh aiskrim lagi, boleh duit pula 10 riyal. Sebab apa dia suka? Kerana dia tak tahu nilai benda duduk tekak dia tu. Yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Abdullah Nasih Alwan, kerana orang Islam tu sendiri tak tahu benda peranang dia di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Dia kira bangun pagi, pergi kerja, petang karang balik, lepas tu tidur. Esok kan gitu dah dia kira dapat ada anak dah, ada rumah sendiri, ada kenderaan sendiri, kira beres lah tu hidup dia tu. Padahal peranan dan tanggungjawab dia di atas muka bumi Allah Ta'ala begitu banyak. Di antaranya hak tiga yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan menjadi kewajipan terhadap jin dan manusia untuk memperhambakan diri kepada aku. Yang pertama, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika mana kami beritahu kepada malaikat kami akan jadikan di atas muka bumi Allah ni, yakni khalifah. Ni tanggungjawab yang kedua. Innal aradnal amanah. Sesungguhnya aku akan turunkan amanah. Ni tanggungjawab kita di atas muka bumi, hamba pada Allah, khalifah Allah dan juga penanggung amanah. Dan ketiga-tiga ni akan ditanya kembali oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, punca kelemahan orang Islam apabila kegilaan mereka terhadap dunia dan ketakutan mereka terhadap kematian. Yang digambarkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit wahang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mal wahnu ya Rasulullah? Benda kau penyakit wahang yang kamu katakan itu?
Maka katanya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu takut dengan, kamu gila pada dunia dan kamu takutkan kematian. Maka ni yang menyebabkan punca orang Islam dia tidak tahu, dia jadi lemah kerana masalah ni. Maka sebab tu ingatan untuk kita ni, bahawa nikmat iman yang ada pada diri kita, nikmat Islam yang ada pada diri kita, nikmat iman yang ada pada diri kita sebenarnya jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada nikmat-nikmat yang ada pada orang kafir. Sebab apa? Kerana dunia ni memang tempat yang Allah Ta'ala sediakan sebagai ujian. Dunia ni memang tempat ujian. Malah Rasulullah sebut asyadul bala, sedahsyat-dahsyat ujian yang Allah Ta'ala sediakan terhadap hamba dia adalah di kalangan para nabi dan rasul. Ini Allah paling dahsyat kali ujian. Paling dahsyat kali para nabi dan rasul. Padahal ni lah makhluk hak paling rapi dengan Allah ni, hak paling baik pada Allah, hak paling taat pada Allah ni, orang hak paling banyak kali ujian dia. Hingga kat digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demam. Lalu Sayyidatina Aisyah dia membasuhkan kain. Lalu dia tahu atas dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dia pegang kain itu berasa panas lagi. Katanya Rasulullah panas ni. Rasulullah kata, ya, aku kalau demam diuji oleh Allah Ta'ala 2 kali lebih sakit daripada orang biasa. Tu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat ujian dia. Sebab itu dunia ni tempat ujian. Adapun akhirat merupakan tempat balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dia sebut ni, ingat tempat beriman atau beriman bahawa tempat tinggal dan tempat kembali bagi orang yang beriman adalah syurga. Selagi mana ada iman di dalam hati kita walaupun sebesar zarrah, nescaya Allah Ta'ala pasti akan memasukkannya ke dalam syurga Allah Ta'ala hari akhirat kelak. Pasti awak masuk, sama ada dibakar dulu dalam neraka ke, hak pasti akan dimasuk ke dalam syurga. Ada pun bagi orang kafir ni macam mana pula pengakhiran dia neraka. Orang kafir ni perlu kita ingat, kalaulah dia buat baik balas mana pun, Allah Ta'ala pasti akan membalasnya. Allah Ta'ala Maha Adil. Tapi balasan yang Allah Ta'ala sediakan hanyalah di dunia saja. Hanyalah di dunia saja. Sebab apa? Orang kafir ada dak buat baik, ada. Saya sebutlah beberapa contoh lah mudah kalau kita kenal, dan saya yakin di kalangan kita ramai orang kenal. Yang pertama, kita kenal ada pemain bola sekarang di Manchester semula, ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kan pernah dia jual kasut emas dia tu mendapatkan jutaan dolar Amerika untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Ni nak khabar dah dia buat baik, Allah Ta'ala dak balas ke? Allah Ta'ala Maha Adil, Allah Ta'ala balas. Tapi di mana balasannya? Allah Ta'ala bagi di dunia. Mungkin dia bahagia, mungkin dia ni harta banyak, mungkin dia sihat, dia tak ada masalah. Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala Maha Adil. Contoh yang kedua, mungkin di kalangan kita tak berapa kenal ni. Salah seorang pelakon Hollywood, Muslimah, orang puang. Orang puang nama dia Angelina Jolie. Angelina Jolie merupakan pemilik bibir yang paling seksi di dunia. Ni dalam surat khabar ni, bukan hamba bagi title tu. Ni surat khabar ni. Jadi Angelina Jolie dia pernah memberi bantuan kepada saudara kita pelarian Syria sebanyak $500,000 Amerika. Dia buat baik ni, Allah Ta'ala dak balas. Allah Ta'ala balas. Tapi penghabisannya hanya di dunia sahaja.
Bila terakhir pembalasan untuk dia di saat dia nak berjumpa dengan kematian. Itulah tu. Jadi kalau kita tengok ada di kalangan orang kafir mati senang je, mati tenang je, tak ada gelepur-gelepur. Jangan kita kata ke agama dia sama dengan kita. Jangan. Inna dina indallahil Islam. Agama yang hanya diredai oleh Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. Tapi apabila bermula di alam barzakh dan juga khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tu beruntungnya nikmat iman hak duduk dengan kita, nikmat Islam hak duduk dengan kita, maka kena pegang kemah. Dan Allah Ta'ala kata apa? Kita dengar sama mayang jemaah ni, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu meninggal dalam agama Allah Ta'ala, yakni agama Islam. Dan kena paut sungguh-sungguhlah. Tambahan lagi di akhir zaman. Di akhir zaman disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Katiba satu zaman yang akan berlaku pada umat aku. Mereka ni nak berpegang dengan agama Islam bukan satu perkara yang mudah. Seolah-olah mereka menggenggam bara api. Itu akhir zaman. Itu akhir zaman yang berlaku. Maka kita kena paut sungguhlah dengan agama Allah Ta'ala. Berdoa semua dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hidupkan kita dengan Islam dan matikan kita dengan Islam. InsyaAllah kita akan memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat kelak. Firman Allah Ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan diliputi oleh kesalahannya itu, maka mereka lah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ni Allah Ta'ala kata ni, sesiapa yang berbuat kejahatan dan diliputi oleh kesalahannya. Siapa-siapa yang buat kejahatan, perkara yang dilarang oleh Allah, maksiat dan perkara yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, dia buat kejahatan dan dia hidup dengan kejahatan tersebut, mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bagi golongan yang kekal di dalam neraka adalah yang pertama, golongan yang kafir. Ada pun golongan mukmin yang asi, mukmin yang derhaka. Ni dak kekal ni. Selagi mana dia ada nama mukmin, orang beriman, ada iman dalam hati dia, lama mana dia duduk dalam neraka pun pasti akan dimasukkan juga ke dalam syurga, pasti. Ni pasti akan dimasukkan dalam syurga. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Rasulullah ketawa. Satu kisah menceritakan orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Cerita dia disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai riwayat. Di antaranya ada hamba Allah Ta'ala ni, orang yang akhir kali keluar daripada neraka di kalangan orang beriman untuk nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala ni asal duduk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila masuk duduk dalam neraka lama dah kena azab, maka dia duduk merayu semua pada Allah.
Duk merayu sama, duk merayu, ya Allah, mu keluarkanlah aku daripada neraka ni, ya Allah. Kalau aku dak masuk syurga, dak rasa keluar daripada neraka, dak apa, dah syukur dah. Dan aku tak ambuh minta dah apa-apa lagi denganmu, ya Allah. Cukup boleh keluar daripada neraka, dak apa dah. Maka apabila dia minta begitu, duk merayu, sampailah satu saat Allah Ta'ala tunaikan permintaan dia. Dia oralah kali ni. Jadi apabila Allah Ta'ala benar, dia kata betul, mu tambah minta benda-benda dah ni, tambah minta. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi apabila hamba Allah Ta'ala ni keluar daripada neraka, maknanya kita kata duduk depan neraka je lah. Duduk depan neraka, duduk panas lah. Kalau panas pun berasa awal gitu je lah. Jadi apabila duduk keluar daripada neraka, suka dah lah, suka. Dan Allah Ta'ala jadikan di hadapannya ada satu pohon yang indah. Dan pokok dalam syurga ni bukan pokok macam dunia ni. Digambarkan bagaimana batangnya daripada emas, batangnya daripada perak, daun-daun daripada permata guana. Wallahu a'lam. Hak ni hak Rasulullah sebut, a'adatu li'ibadis salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatri ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba aku yang soleh, hadis kursi. Aku sediakan untuk hamba aku yang soleh satu nikmat yang tak pernah mereka tengok. Ada ke nikmat gitu tak pernah mereka tengok? Dan satu nikmat yang tak pernah mereka dengar. Dan nikmat yang tak pernah terlintas dalam hati dia. Ada ke nikmat begini? Hak tu nikmat dan syurga Allah Ta'ala sediakan. Jadi pohon yang indah di hadapan orang ni. Jadi apabila Allah Ta'ala buat pokok yang indah, pohon yang indah, lalah dak lama jadi kabur ke Allah. Ya Allah, boleh dak mu letak aku bawah pokok ni. Tadi keluar daripada neraka. Lepas keluar pada neraka, dia nak minta duduk depan pokok tu pula. Lalu kata Allah, kan tadi kamu tak boleh minta dah, mu kata hak ni lah kali. Dak tobat, ya Allah, lepas pada ni dak minta. Macam hak ni kira ngelah pula akal yang ni. Allah Ta'ala tahu benda hamba dia nak ni. Maka Allah Ta'ala makbul, Allah Ta'ala tunah. Maka dia duduk depan sikit lagi, bawah pokok yang indah tu. Maka tak lama pada tu Allah Ta'ala buat pula pokok yang lebih lawa daripada pokok dia tu pam teduh tu. Depan dia tu lawa lagi Allah Ta'ala buat. Jadi apabila Allah Ta'ala buat lawa lagi, dia duk kata pula, ya Allah, boleh tak nak tak pokok tu lagi? Tu minta pula hak lain. Minta pula hak lain. Allah Ta'ala kata dah, tadi mu kata mu tambah dah. Asal mu daripada neraka duk merayu, aku tunailah hajat mu keluar daripada neraka. Mu tak kata tak mu minta dah. Lalah mu minta pula ni, mu kata hak ni lah kali dah ni pandai minta dah. Minta pula. Dia kata, ya Allah, tadi kalau hak tadi lah hak ni hak akhir dah. Gitu dengan bahasa kita lah ni. Jadi apabila gitu pak Allah Ta'ala tunah. Maka Allah Ta'ala buat pokok lawa lagi pada tu lagi. Maka dia duk minta pula, ya Allah, boleh tak pokok tu sikit lagi? Sikit lagi. Allah Ta'ala kata mu daripada neraka pas so ni hak dekat ni pula ni. Dak lepas ni tobat rekod dak kita dah. Kita orang Terengganu kan. Jadi apabila begitu Allah Ta'ala tunah pas sikit. Siapa hamba Allah Ta'ala ni nampak syurga. Dia nampak syurga apabila dia kata, ya Allah, boleh tak muat kat depan syurga tu dak apa dah. Allah Ta'ala kata muat daripada neraka pas susah pas sepah ke depan syurga dah, mu nak duduk lagi dekat tu. Dia kata tobat rekod uang masa kita Terengganu tu. Taukid kuat sangat tu. Tobat lepas ni tak minta dah, ya Allah. Maka Allah Ta'ala tunah. Dia apabila duduk depan syurganya, nampaklah nikmat dan syurganya. Dia nampak dengan bidadarinya, dengan orang tengah pesta lah, kita sebut hidup lah keadaan gembira lah dalam tempat duduk, gila tahu suka je, ngilah semua, tak ada sedih-sedih nangis, tak ada dalam syurga.
Jadi apabila begitu dia kata, ya Allah, boleh tak mutak aku depan syurga sikit? Masuk dalam syurga depan pintu dah pun dah. Dah depan mata dah ni, depan mata dah ni. Allah Ta'ala kata, mu daripada neraka mu metok pah dalam syurga. Sabarlah Allah kali ni. Allah kali. Jadi Allah Ta'ala tunah. Allah Ta'ala tunah tu, tapi dia tengok syurga ni penuh. Dia kata, ya Allah, ada ruang ke aku nak masuk ni? Allah Ta'ala kata, masuk lah. Apabila masuk saja Allah Ta'ala kata, beranganlah mu nak dia aku nak beri belaka kamu ni. Beranganlah mu nak dia aku beri belaka kamu. Maka kata hamba Allah Ta'ala ni jawab semula. Dia kata apa? Ya Allah, mu ngaji aku kan? Dah kan tak biasa neraka kan? Jadi tiba-tiba boleh masuk dalam syurga. Allah Ta'ala tanya pula, mu nak dia berangan? Jadi seolah-olah kita kok teruk minta ngorang lalah ngelahkan kata, minta kita bagi lagi mu. Allah pagak mu. Seolah gitulah. Maka Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata, dak ngaji aku nak bagi sungguh ni. Mu pernah dak berangan dah mu nak atas muka bumi. Mu beranganlah dah mu nak aku akan tunaikan 10 kali ganda lebih pada tu lah. Maka apabila gitu hak ni nikmat hak paling kecil bagi ahli syurga. Dak kita hidup atas muka bumi ni banyak dak berangan. Allah, berangan banyak. Hak dak leh banyak lagi. Berangan tu banyak dak. Kita kebetulan rumah pinya tu sebelah dengan jiran kita orang kaya. Sekejap kan. Dan ni tak sok baru ni anak dia kahwin. Tengok dengan Ferrari-nya, nyamarin ni tak apa, Nissan GTR. Lepas tu Mustang. Pada anak kita pula jenis minat kau kereta objek tu. Habis lawak kereta ni. Kita beli tu. Tu kita kata padang berangan je lah. Padang berangan naik dah apa jalan. Main apa 5,000, 6,000 sebulan. Hak bahagian bayar bulan nah dok kira-kira minyak. Ada kita tengok dalam TikTok ada hamba Allah Ta'ala tu dia ada kereta tu. Dia isi RON 95 tak masuk. Takih kereta dak terima. Dia tendang terus. RON 95 ni cocok minyak tu dak sampai 40 riyal. Dak lepas terus. Dia kata nak tangguh kereta ni. Tak mahu terima minyak. Dah 97 mahal apa pedih kata. Tapi yang tak mahu minum 95. Nak 97 juga. Tu kita kata ada berangan. Ni tak kok ni berangan. Ni tak kata berangan. Tengok orang kahwin tu. Sedar kahwin tu. Berangan je lah. Nak buat tunai kan aku jadi kena pagang. Jadi maknanya berangan banyak. Katanya Allah Ta'ala beranganlah aku tunai padamu 10 lebih pada tu dia aku bagi kamu. Dan memang dia sebut dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Saleh Matar, dia menyatakan bagaimana ada hadis Nabi menyatakan tanah untuk ahli syurga paling rendah kali kedudukan dia 2,000 tahun perjalanan tanah untuk dia saja. 2,000 tahun. Kita ni mamang ni nak dapat tanah seluk Allah maha pemberi. Tu seluk bukan sekal. Ni 2,000 tahun perjalanan Allah Ta'ala beri tanah pada orang paling rendah kedudukan dalam syurga. Dia paling tinggi dah ya bincang tu lah. Muka paling rendah setara tu. Maka ni gambaran orang yang paling akhir kali masuk dalam syurga. Maka di sini kalau orang yang kekal dalam neraka orang kafir. Ada pun kita orang beriman, insya-Allah Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Malah katanya Ustaz Abdul Samad, ulama muda Indonesia kita kenal belaka tu, dia kata kita ni kalau boleh usahalah dengan Allah Ta'ala minta dijauh daripada azab neraka. Hak syurga tu insya-Allah kita orang beriman ni pegang kemah dengan agama ni Allah Ta'ala buat masuk syurga insya-Allah. Tapi hak kita nak juga dijauhkan diri daripada neraka. Kira boleh masuk syurga lah, tambah ada ni takut neraka dulu pun tambah. Kenapa azab paling ringan bagi ahli neraka pun diletakkan bara di bawah telapak kaki pun gelegak otak. Hak tu paling ringan. Ada apa paling berat wallahu a'lam. Tu dia. Manakala orang yang beriman serta beramal soleh
Mereka lah ahli syurga dan mereka kekal di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Yang mana mereka yang beriman, alhamdulillah Allah Taala beri dah nikmat ni kita. Islam ada dah, Islam saja dak pandang lagi ya kan ada iman. Kenapa ada Islam ni? Islam baka pun ada. Rasulullah sebut yushiku an ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Yang bermaksud akan tiba satu zaman dia akan berlaku pada umat aku tidak tinggal Islam pada diri dia melainkan hanya nama je. Nama Islam, akidah tak tahu faham mana. Nama Islam, akhlak Islam tak tahu faham mana. Nama Islam pakaiannya sama dengan orang kafir, akhlaknya sama dengan orang kafir. Maka nama Islam semata-mata tak berjaya lagi. Tapi hakti yang kedua adalah iman. Iman ni Allah Ta'ala beri dah pada kita, alhamdulillah. Cuma mereka yang beriman satu, yang kedua beramal soleh. Beramal soleh. Akhlak amalan yang perlu kita buat ada dua benda. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kamu buat maka tinggal kata Rasulullah. Maka benda Allah Ta'ala larang di sana, ulama sebut ada dua keadaan. Sama ada perkara yang haram ataupun perkara yang makruh. Jadi tinggal benda yang dilarang tu tinggal. Ada apa-apa yang aku perintah kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka dua perkara tersebut, yang pertama perkara hak wajib. Hak wajib kita orang hak mari surah ni insya-Allah. Hak wajib ni tak payah bincang sangat dah, insya-Allah kita buat. Cuma hak wajib ni hak perlu kita titik berat ialah kesempurnaan dalam ibadat yang wajib. Kesempurnaan dalam ibadat yang wajib. Sempurna terdiri padanya tiga. Yang pertama hak rukun kena buat. Yang kedua hak sunat kena tambah. Yang ketiga hak makruh kena tinggal. Ni kesempurnaan dalam ibadat yang wajib. Cuma yang kedua ni lah. Yang kedua ni yakni amalan yang sunnah. Ni kita kena tambah ni, ni kena tambah ni, ni kena tambah ni. Saya sebutlah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana amalan-amalan untuk berada bersama dengan Rasulullah pada hari akhirat kelak. Dia sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia bermusafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan bersama Rasulullah dan dia berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmat ni kalau kita mengaji di pondok kita akan tahulah. Cuma di sekolah khidmat ni jadi benda yang pelik sikit. Kalau sekolah kita hari ni kadang-kadang kalau anak murid bawa beg cikgu, anak murid bawa buku cikgu, anak murid basuh kereta cikgu, dia anggap pelik kata. Benda cikgu sekolah dok erti bahasa ngau. Nya suruh budak-budak akak buku. Nya suruh budak-budak basuh kereta cikgu. Dia mengingat anak aku kerja tukar basuh pergi sekolah. Hak tu hak berlaku hari ni. Ada pun dalam pondok dia tak jadi gitu. Pondok dahsyat lagi. Pondok dahsyat lagi. Khidmat ni maknanya dia khidmat sungguh-sungguh ketuk guru dia. Contohlah hak baru ni, isu pasal ada seorang abid daripada Morocco tu. Tapi dia status dia tu wallahualam tu kita tak bincang. Cuma nak kapalnya ada salah seorang orang hak khidmat pada dia ni tolong koyok kulit udang. Kau tu tolong koyok kulit udang pun bising bangor dalam Facebook. Benda siapa makan apa kena koyok. Biar dia makan diri, koyok diri. Hak ni orang tak ada belajar pasal khidmat. Saya cerita satu kisah pasal khidmat ni. Ada salah seorang khalifah. Seingat saya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang mana Khalifah Harun Ar-Rasyid ni dia suruh anak dia pergi ngaji agama dengan ulama. Dia biasa memang tradisi khalifah-khalifah dulu
dia suruh anak-anak dia ni pergi ngaji dengan tok-tok guru. Punca dia apa? Supaya kayak dia ganti ayah dia apa, biar dia tu orang alim, orang pada cakap. Biar reti, maknanya biar pandailah, biar orang dak nampak sekadar dapat warisan tahta jadi dak. Maknanya ilmu sekali orang alim. Jadi apabila begitu penuh sekali Khalifah Harun al-Rashid ni, dia pergi nak pergi ziarah anak dia. Dia tengok anak dia buat benda. Dia tengok anak dia tolong ambil air, cebok air tok atas kaki tok guru. Maka apabila gitu guru sapu-sapu kaki dia naik atas masjid. Dalam Khalifah Harun al-Rashid nampak benda tu. Khalifah dia panggil tok guru, dia kata, "Wah Syekh, minta sekejap." Dia kata, "Bapa Syekh suruh anak saya buat gini? Sepatutnya dia buat gini. Sepatutnya Syekh kena buat gini." Ni nampak dia ajar. Sepatutnya Syekh suruh anak saya ni yang pertama ambil air, cedok air, letak di kaki Syekh. Yang kedua, tangan kiri anak saya tukang basuh kaki Syekh. Bukan kaki Syekh dia tak, biar kaki tangan anak saya tukang basuh." Ni anak khalifah ni, anak khalifah ni. Maknanya ayah dia kata gitu supaya khidmat dengan tok guru. Maknanya air tangan kanan cebok, hak tangan kiri tolong gonyoh kaki tok guru. Hak tu benda biasa. Bagi orang yang berkhidmat untuk tok guru, ulama benda biasa. Cuma masyarakat kita jadi nampak pelik sikit. Jadi nampak pelik kan dia dak belajar je, nak kata gua ni lagi. Kan dia dak belajar. Jadi di sini ingat yang pertama hak wajib selesai dah. Ada hak dua tu hak sunat dah. Hak sunat ni kita kena tambah. Amalan sunat ni kita kena tambah. Dan kita tengoklah di antaranya kisah tadi sahabat ni dia khidmat pada Rasulullah. Air wuduk Rasulullah dia ambil, Rasulullah nak makan dia hidang, Rasulullah nak ni dia khidmat ni ya Rasulullah. Rasulullah tengok dia khidmat sungguh sangat. Rasulullah kata, dia kata, "Wahai sahabat aku nak tanya mu sekarang ni. Mu ni nak minta benda dengan aku. Mu khabar aku akan makbul, aku akan doakan pada Allah. Mu minta lah benda-benda dengan aku akan doa pada Allah nak tunaikan hajatmu. Kenapa? Kerana mu baik sangat, mu khidmat pada aku ni." Maka sahabat Nabi ni nak jawab lalu kan takut salah pula. Akan salah minta dunia kan dia sekejap. Jadi dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah berikan bermasa?" Maknanya mikirlah supaya nak minta ni benda hak puatilah, benda hak terbaiklah. Dia kata boleh, ada masalah. Sahabat Nabi duk mikir. Lalah dia kata, "Ya Rasulullah, ginilah." Berjumpa dah jawapan ni. Rasul kata benda minta benda. Ya kata, "Ya Rasulullah, boleh tak meminta dengan Allah hari akhirat kelak aku bangkit bersama denganmu ya Rasulullah." Maknanya aku sama denganmu dah kalau Rasulullah, tentulah dalam syurga. Jadi aku nak bangkit bersama denganmu ya Rasulullah. Rasulullah kata, "Boleh, aku akan bohong pada Allah Ta'ala, tetapi dalam waktu yang sama kamu tolonglah aku bikasratis sujud, dengan banyakkan sembahyang." Dengan memperbanyakkan sembahyang, maknanya mu buatlah, mu kena khidmat, mu kena sebanyak sembahyang sunat. Dalam waktu yang sama aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu jugalah dengan kita. Malah disebut dalam hadis Nabi yang lain, siapa-siapa yang setiap hari dia dapat melazimi 12 rakaat sembahyang sunat, insya-Allah jaminan untuk dia syurga Allah. 12 rakaat untuk sembahyang sunat, maknanya 6 rakaat lah, 6 sembahyang. Kalau kita katalah kita boleh buat 2 rakaat sebelum subuh, alhamdulillah ada 2 dah. Dah kalau boleh buat duha pula, 2 pula, 4 dah. Kita buat dia pula 2 rakaat sebelum zuhur, 6 dah. 2 rakaat lepas zuhur, 8 dah. 2 rakaat lepas maghrib, 10. 2 rakaat selepas Isyak, 12. Kalau tambah pula witir, lebih pada 12 dah. Tapi hak paling penting, hak wajib buat, hak sunat tambah selagi. Istiqamah dengan 2 tu. Hak istiqamah tu berat tu.
Kadang-kadang tanya wak gagah duha boleh, wak pa boleh, wak lapar tanya gagah. Tapi tanya malah dua pun dok gerong. Sebab tu istiqamah tu berat tu. Maka sebab tu dalam perkara hak sunat kita kena usaha lah baik hak cakap dan juga hak dengar kena usaha. Sebab apa ni Allah Taala kata apa? Beriman alhamdulillah, duduk dah dengan kita alhamdulillah. Yang kedua beramal lah pula kita berapa tahun dah nadah kita, berapa tahun dah dengar kuliah. Maka waktu kita untuk nak beramal pula, tujuan dia apa? InsyaAllah mereka lah ahli syurga khalidina fiha, dan mereka kekal. Allah kekal ni sedap. Kekal sedap kita. Kadang-kadang time muda tenaga ada, selera ada, duit pula tak ada. Tu time muda. Kadang-kadang time tua, duit ada dah, tenaga pula tak ada, selera pula tak ada. Selera ada, penyakit macam-macam. Cik manis darah tinggi, nampak kami sikit penipal dia dah, nampak penipal dia dah. Nak makan benda-benda manis kau susah dah. Sebab tu kita kadang-kadang kita jumpa tak ada orang tanya kita, "Mana cik manis?" Ada dah. Dia ni umur 40 tahun kau dah tanya dah gitu. Orang tanya gini pula, "Cik manis mu tinggi?" Dia tanya soalan tu pula. Dia tak tanya dak mu ada dak kira ada lah. Kalau tak ada tu legend. Ni kalau gitu. Aku tak ada cik manis ada dah tinggi. Orang dak boleh lalu. Faham. Tahu mana ada? Aku dah cek. Tu benarnya. Hanya cek jumpa belakalah. Gitu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam as-sahihain, anna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah Ta'ala ilaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya apabila salah seorang kamu mati, tempatnya akan dibentangkan kepadanya sepanjang hari. Apabila mati seseorang anak Adam, Allah Ta'ala akan paparkan kepadanya di mana tempat tinggal di hari akhirat itu. Hak ni lah hak pernah kita sebut bagaimana Sayyidina Osman apabila dibicarakan kepadanya tentang syurga ataupun tentang neraka, dia biasa yang muka dia standard. Maknanya tak ada lah menggambarkan kesedihan yang melampau. Tapi apabila membicarakan tentang kubur, dialah orang yang paling teruk sekali menangis. Menangis ni siapa basuh janggut-janggut dia teresok-esok menangis. Siapa orang tanya dia, "Wahai Uthman, sebab apa dahmu ni apabila orang cakap pasal syurga neraka tak ada sangat emosi sangat, tak ada. Tapi turun pasal bab kubur saja, mulah orang yang paling dahsyat kali." Dia kata, "Aku nak khabar kamu satu benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa-siapa yang selamat dia di dalam kubur, maka urusan di hari akhirat lebih dimudahkan oleh Allah. Dan siapa-siapa disulitkan, disusahkan di dalam kubur, na'udzubillah, maka keadaan di hari akhirat lagilah dahsyat." Sebab tu aku takut sangat pasal kubur ni, kerana kubur penentu. Kalau bahagia kita dalam kubur, insya-Allah kebahagiaan menanti kita di akhirat. Adapun kalau kita susah di dalam kubur, na'udzubillah, bimbang lagi susah keadaan kita di hari akhirat kelak. Maka amalan-amalan untuk mencapai kebahagiaan di dalam kubur kena cari, kena amal, kena buat. Antaranya apa? Satu saya nak sebut malam ni, hendaklah melazimi membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Ini sabit dengan hadis Nabi ni. Siapa-siapa yang nak dijauhkan daripada fitnah kubur, jadikan surah Al-Mulk sebagai amalan harian sebelum tidur. 30 ayat 30 ayat senang sangat tu. Minta jadi amalan kita. Hari ni kala ni orang ada telefon belaka dah. Dan dalam telefon pula masing-masing install belaka dah Quran. Cuma dah tahu buka tak je.
Insta lah belum tidur tu baca lah insya-Allah. Biasanya kalau nak start tu dia berat, malas, tapi amal insya-Allah. Amalan tak balas mana hak kita buat dunia, tapi gancorang dia dijauhkan daripada fitnah kubur. Takut azab kubur bagi orang yang mengamalkan surah Al-Mulk. Ni ingat tu, kalau tak ada azab kubur maka urusan akhirat lagi lah dimudahkan oleh Allah. Minta beramal tu kita hak mari dengar orang hak tengok. Ingat kena beramal benda-benda begitu insya-Allah. Jika dia termasuk dari ahli syurga, maka dia adalah ahli syurga. Kalaulah apa orang dia gambar orang dia tu kedudukan dia dalam syurga, maka dia sungguh tu ahli syurga tu. Maka dalam kubur tunjuk dah. Tunjuk dah. Jika dia di kalangan ahli neraka, maka dia adalah ahli neraka. Kalau gambar orang dia tu, video dia tu, dia tunjuk mu ni rumah keadaanmu akhirat kelak neraka, maka tu kedudukan kamu. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, sehingga Allah Ta'ala membangkit kamu menuju pada hari kiamat. Maka tu tempatmu. Tempatmu. Jadi suka saya nak sebut satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan bab kubur juga, sebagai tambahan untuk kita lah. Saya ambil makna lalu dia hadis ni. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyangnya. Beliau melihat beberapa orang di kalangan sahabat yang tertawa terbahak-bahak, lalu beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas keluar daripada tempat sembahyang, dia tengok ada sahabat 2-3 orang duduk sembang. Duduk sembang sambil mengira, suka sungguh. Lalu Rasulullah pergi situ, Rasulullah pergi khabar pada sahabat tu, jikalau kamu memperbanyakkan mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, yakni mati, nescaya aku dapati kamu bukan seperti keadaanmu sekarang ni. Kalaulah mu ni banyak mikir pasal bab kematian muda jadi gini, tak adaklah suka mengira sangat. Dan memang kematian adalah perkara yang memutuskan kemanisan dalam perkara dunia. Ikutlah benda-benda apa mati, penggerak ataupun menyebabkan kemanisan dalam bab dunia tak ada berlaku. Cuba kita sembang orang lelaki, sembang pasal benda manis sikit, pasal kahwin dua. Kalau kahwin dua katok meja, cakap, ngatuk cerah mata mula. Kalau kahwin dua. Tapi terang, kahwin dua, aku bini aku bagi dah orang susah. Aku gini, lepas tu kita tanya. Contoh kalau mu diizinkan dapat kahwin dua, lepas kahwin, minggu depan mu mati. Mu rasa guna? Rasa-rasa sedap dia nak kahwin dua. Tahu lalu bodoh cakap gini. Hanya jalan pulang lalu rasa putus mu tu kira tak jadi mula, kira tak jadilah. Sungguh. Cuba kita cakap pasal dunia. Kita orang puan duk sembang ni, tok laki aku bagi duit 20,000, mah dia boleh beli. Tu kata mah je ni daun kesung, hak ni daun ketong, hak ni puluk dakak. Hak ni hak tu ni, hak ni lipang baga, macam-macam ni dah. Lalah kita kata beli dahil lah kita beli. Kita kata tu mu dapat emas ni. Lepas mu dapat minggu depan mu mati. Bodoh cakap gitu mu ni. Nak bodoh kita rasa lain lalu kan. Allah. Ya aku dah beli emas dah apa. Bagi ke ustaz awak kuliah. Atau sejik lah awak pergi agama. Lain lalu rasa lain. Ni kematian ni. Sebab tu Rasulullah kata kalau mu ingat pasal mati mu dah jadi gini. Mu dah jadi gini. Ayat jadi duk ngira sangat tu sebab dah ingat dia ni lah. Jikalau kamu memperbanyakkan mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan, yakni mati, nescaya aku dapati kamu bukan seperti keadaanmu sekarang. Oleh itu perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, yakni mati. Rasulullah kata perbanyakkanlah ingat mati. Maka bahawasanya tidak berlalu satu hari ke atas kubur, melainkan kubur berkata kepada manusia. Kubur duk bunyi sama, cuma kita tak dengar lah. Dengar kat cerita lain pula. Akulah tempat perasingan.
Akulah tempat persendirian. Aku adalah rumah tanah dan aku adalah tempat yang penuh dengan ular. Ni duk kubur duk ular sokmo ke kita ni, duk ular sokmo ke kita. Maka apabila dikuburkan seseorang yang beriman, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang untukmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kukasihi yang berjalan di atas belakangku. Apabila masuk orang beriman, kubur puji lalu mari masuk. Mula orang yang paling baik yang jalan atas tubuh badan aku waktu mu hidup dulu. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan padaku. Maka engkau akan melihat betapa aku akan berbuat baik bagimu. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang. Dan dibukalah baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam syurga. Ni hak sama hak tadi ni, apabila dah dijauhkan, diluarkan kubur je. Apabila diluarkan ni alam barzah ya, kita sebut sama tu, bukan hak dalam kubur hak kita gali tu. Kalau hak dalam kubur kita gali kan dia tanya soalan bodoh pula. Dia kata bodoh ustaz dah, kalau kubur luar kan tembung orang sebelah kan. Dah kan kubur dekat. Jangan fikir kau tu. Jangan fikir kat depan masuk dalam kubur aku. Dah di luar tak ada gitu. Ni alam barzah lain. Alam barzah lain ni macam kita lah tengah-tengah kuliah. Tiba-tiba ada orang tidur. Dalam tidur tu mimpi kena kejar babi. Dalam peluh jeruk ni kejut. Apa aku kena kejar babi? Mudak apa babi ni? Mu tidur orang lain ada tidur kiri kanan, mudak kena kejar babi. Sebab mu duduk alam lain tu, mu duduk alam mimpi tu. Jadi jangan buat sama. Hak dunia ni pun kita nampak beza dah. Seorang dua orang tidur, seorang kena kejar babi. Sebab kawan dia tidur kok dapat kawan dua mimpi. Lain pula hak tu peluk, hak tu suka senyum tidur. Lain kan dia tak ada tembung, tak ada kawan tu kena kejar babi berlari tengok. Lama kawan. Dia dah jumpa dalam mimpi orang sebelah tu. Tu cerita lain. Jadi kalau hak dunia itu ni kan pula alam lain, alam barzakh ni. Dan apabila dikuburkan seseorang yang sangat banyak melakukan maksiat ataupun syak perawi hadis ataupun seorang yang kafir, maka kubur akan berkata kepadanya, tidak ada ucapan selamat datang bagimu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci berjalan di atas belakangku. Allah, ni berat. Berat maksud dia apa? Maksudnya kita pergi jalan rumah orang, tuan rumah hina kita. Hak ni yang bodoh. Hak ni yang berangai uduh. Kalau tuan rumah kata gitu, keluar mula kita kau. Contohlah ni kalau orang nak pelihara je. Contohlah kita duk ngeping ataupun kita hak salung-salung. Di kedai ni, nak pergi salam. Hak ni kakak ni awak roboh sejik. Dia bahan demam muka lagi. Rasa-rasa ni. Rasa-rasa keluar lalu. Blacklist. Kalau roboh dah-dah ni. Kalau benar aku roboh dah-dah. Nampak dah rasa lain lalu. Ni kena bahan depan muka. Masalah nak lari mana? Nak lari mana? Duduk dalam kubur. Tahan lima lah kita sebut kau. Kubur kata apa ni? Orang yang jahat kali. Yang paling aku benci dalam atas tubuh badan aku ni. Pada hari ni segala urusan mu diserah pada aku. Maka engkau akan melihat betapa aku akan balas perbuatan. Ni bumi cakap kubur kabur ke kita ni. Lalu kubur itu menghempitnya sehingga berselisih. Itulah rusuk na'udzubillah. Ketika Rasulullah menceritakan kejadian itu, beliau menyilangkan jari-jari tangannya. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah buat begini. Rasulullah begini, ni itulah rusuk ni, kata Rasulullah. Maka lalu Rasulullah bersabda lagi, maka Allah Ta'ala mengerahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Jika hanya seekor ular daripadanya menyemburkan bisanya ke atas permukaan bumi, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia nanti. Maknanya bisa ular tu dahsyat. Dahsyat dia kata kalau ular tu sembuh, bisa dia tu kena pada bumi, nescaya takkan tumbuh kawasan tu sampai akhir kiamat, sampai setara tu. Nak kata bisanya, bisa ular tu. Macam kita dah tengok orang racun. Kan kita racun kan bahar racun. Kadang-kadang orang racun mahal sikit ni,
Kita raca dia kadang-kadang nak mampu lambat. Tapi kalau dah mampu sebulan 2 bulan baru tumbuh mula. Ni racun hak mahal gitulah. Kadang-kadang racun cak ayam ni kita sembuh nya kering, sok kering dah. Dah ada seminggu 2 nya hidup pula pokok lain. Tu dak bisa mana ni? Bisa ular ni kalau sembuh situ racun dia, pakat dak tumbuh ke sudah. Tu Allah Taala Rasulullah beri gambar orang tu. Azab-azab yang Allah Taala sediakan. Maka ular-ular yang berbisa tadi mematu dan melukainya, dan teruslah ia dalam keadaan demikian sehingga sampai waktu untuk dihisap di hadapan Allah. Berterusan tu sampai hari kebangkitan hari akhirat kelak. Begitulah keadaan sesebuah kubur. Ada kalanya satu lubang di dalam di antara taman-taman syurga, ataupun lubang salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Maka tu gambaran kubur bagi orang yang beriman dan juga kubur bagi orang kafir. Maka sebab tu hadis ni disebut apabila duduk dalam kubur, kalau taman syurga kita akan gembira semua. Ditunjuk tempat kita dalam syurga dengan bidadari, dengan lawanya apa. Maka hati gembira, maka tak berasa lama nak jumpa dengan hari akhirat kelak. Tapi kalau lah gambar orang kena katok seksa semua, na'udzubillah min dzalik, hidup dalam kubur dah perih, dah sakit, dah seksa dah, apatah lagi hari akhirat kelak. Maka kita mohonlah pada Allah Taala supaya menjadikan kubur-kubur kita salah satu daripada taman-taman syurga, dan jangan jadikan kubur kita ni salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Cabang iman yang ke-10, beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah yang ke-10 ni kita akan sambung lagi pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.